Assalamualaikum. Dalam video ini merupakan siri ketiga untuk ziarah kita di Kota Mekah, dan malam ini kita akan bawa anda kepada makan kambing di Muzdalifah, di mana Ustaz Nur Azrin membuat akikah untuk anaknya, alhamdulillah. Dan selepas itu esok kita akan beberapa tempat yang anda boleh lihat di sini, di atas ni, dan semoga memberi panduan dan juga manfaat untuk yang melihat video ni. Jom. Sebelum bertolak ke Muzdalifah untuk dinner kambing, saya dapat melihat di waktu maghrib ada majlis berbuka puasa di sini. Lebih kurang pada pukul 8.45 malam kami berkumpul dan menaiki bas untuk bergerak ke lokasi makan kambing, di mana lokasi ini adalah open air di hadapan masjid. Sudah tentu ia akan memberikan satu suasana yang berbeza. Dan inilah dia, kami telah pun sampai. Kapet telah pun dihampa di hadapan Masjid Al-Masyar di Muzdalifah ini. Dan kami tidak bersendirian kerana satu lagi bas daripada Firda Travel juga dijemput oleh Ustaz Nur Azrin, di mana rakannya menjadi mutawif. Dan sama-sama untuk kami melakukan tahlil untuk arwah dan juga membaca doa selamat. Subhanallah, bulan penuh pada malam ini menandakan nisfu Syaban. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Baiklah, marilah kita menjamu selera dengan juadah nasi kambing, dan juga untuk yang tidak makan kambing, ayam disediakan oleh Ustaz Nur Azrin. Kita ucapkan terima kasih dan juga semoga dimurahkan rezeki. Seterusnya pagi ni kami ke Wadi Berkat sebelum kami kembali ke Mekah untuk umrah yang ketiga. Ini adalah tempat berbincangnya para ulama satu dunia. Ini bukan World Cup, itu di World League bukan World Cup. Dia bukan main bola ni. Di tempat para ulama berbincang mengenai hukum-hukum semasa. Di sebelah kanan kita ni Tuan Guru Haji Hadi, saya boleh kenal ini adalah tempat buat kelambu Kaabah, kiswah Kaabah. Ni sebelah kiri ni. Ni. Dan di depan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sebelah kiri ni dipanggil Museum Haramain. Ataupun The Holy Mosque Museum. Iaitu museum tempatnya sejarah, sejarah dua tanah haram. Ada gambar-gambar macam mana orang kata apa dia, Kaabah dulu, Masjidil Haram macam mana, Masjid Nabawi dulu macam mana, gambar-gambar, dan ada barang-barang inilah macam tiang dalam Kaabah ada kat dalam tu dan sebagainya. Sama mereka selama 10 tahun. Kalau ada berlaku peperangan, maka terbatal perjanjian tersebut dan orang Islam akan menang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu perjanjian yang kedua apa dia? Perjanjian yang kedua, kalau orang Madinah pergi ke Mekah, mereka tak boleh balik ke Mekah balik. Kalau orang Mekah masuk Madinah, mereka boleh ambil balik. Ketika itu Sayyidina Umar dah rasa pelik dah. Dia kata perjanjian ni berat sebelah ni, tak kena perjanjian macam ni, dia kata. Tapi dia diam lagi. Dan perjanjian yang keempat apa dia? Umat Islam yang datang pada hari ini kena balik ke Madinah balik, datang balik pada tahun depan. Nak bawa, tak boleh bawa senjata, boleh bawa senjata tapi dalam keadaan bersarung. Dalam keadaan bersarung, tak boleh dalam keadaan pedang yang terhunus. Seronok betul mendengar cerita daripada Ustaz Nur Azrin, dan kami tak sedar yang mana kami telah pun sampai di Wadi Berkat. Di Wadi Berkat ini merupakan tempat untuk binatang-binatang peliharaan seperti kuda, unta dan kambing, dan ia dimiliki oleh orang Melayu kita nampaknya. Dan juga di sinilah anda boleh makan nasi lemak dan juga beberapa lagi menu masakan tempatan. Mari kita rasakan sebentar saja lagi.
Tidak sah jika tidak bergambar dengan unta, kerana ini adalah tanah Arab. Dan lihatlah, pengunjung-pengunjung tidak melepaskan peluang untuk bergambar. Dan nampaknya unta-unta ni juga happy nampaknya untuk berselfie dengan pengunjung-pengunjung yang hadir. Selain itu, pengunjung juga boleh menunggang kuda ini. Kuda ini dikatakan merupakan baka daripada kuda Rasulullah. Saya juga mengambil peluang untuk menunggang kuda. Sekarang cukup bah. Nampak tak tu? Okey. Terima kasih. Wah, nak ibu. Di sebelah kedai makan, kelihatan lapangan untuk memanah. Untuk memanah dan juga menaiki kuda, sebenarnya tidak ada bayaran yang dikenakan, hanya sumbangan ikhlas untuk mereka yang mahu bermain ataupun menunggang kuda. Maka semualah dengan seikhlas hati supaya mereka dapat menjaga tempat ini dan juga memberi makanan kepada binatang di tempat ini. Begitulah untuk persinggahan di Wadi Berkat, dan kami meneruskan perjalanan pulang untuk melakukan umrah yang ketiga. Sekali lagi saya ulang, untuk umrah badal, sahaja aku mengerjakan umrah badal kepada arwah nama dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Selesai lawatan dan juga umrah di sebelah pagi, dan di sebelah petang pula kami melakukan aktiviti ekspedisi ke Jabal Nur. Dan inilah dia kaki bukit Jabal Nur, dan kami sedang pun menaiki van roller coaster ini kerana pemanduannya sangat mendebarkan. Ada sesuatu yang saya terlupa sebenarnya. Kita harus membawa air, dan saya membeli saja air mineral ini untuk berwuduk. Baiklah, tadi sudah pun menaiki van roller coaster. Telah pun sampai di kaki Gua Hira, Jabal Nur, di kaki Gunung Cahaya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menerima wahyu pertama di Gua Hira, dan kita akan mulakan pendakian sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Saya baru saja sampai di kaki Gunung Jabal Nur setelah 3 minit berjalan, menjangka 45 minit hingga ke 1 jam perjalanan. Dan di belakang sana satu pemandangan yang sangat-sangat indah, anda boleh lihat sendiri. Dari sekian banyak tempat-tempat bersejarah di Mekah, rasanya tidak lengkap jika tidak mengunjungi Jabal Nur. Gunung ini menjadi titik awal Muhammad diangkat menjadi Nabi terakhir. Jabal Nur berada di kawasan Hejaz atau sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Kerana di puncak nanti kami akan dapat melihat clock tower dari Masjidil Haram yang akan menjadi kiblat sewaktu solat Maghrib di puncak nanti. Saya bersama dengan Haji Mustafa berehat sebentar, ambil angin, melihat keindahan
suasana pergunungan di Jabal Nur. Peluh makin terasa dan nafas juga semakin tercungap-cungap. Apapun, cuaca agak baik kerana kami tidak merasakan sesejuk seperti yang kami jangka. Mereka berpakaian biasa saja dan juga kelihatan anak-anak juga hadir untuk mendaki. Alhamdulillah, lebih kurang 38 minit dengan perjalanan kurang daripada 1 kilometer, kami telah pun sampai di puncak Jabal Nur. Di hadapan sekejap lagi kita akan melihat Gua Hira. Di sini saya agak terkejut, ada mini shop. Jadi saya mengambil peluang untuk membeli pisang dan juga air oren. Di ketinggian 618 meter, alhamdulillah kami telah pun berada di puncak yang sangat-sangat indah dan berjumpa beberapa grup daripada Semenanjung. Hati-hati dengan babun ini kerana ada jemaah yang pernah kehilangan beg, dirampas dan dilarikan. Dan 4 meter dari puncak kita akan dapat melihat Gua Hira. Rupanya Nabi Muhammad sudah sekian lama suka ke Gua Hira untuk menyendiri. Dan dengan keluasan 3.5 meter dan juga lebar 1.5 meter, tidak besar mana kita dapat lihat mereka berkerumun untuk masuk. Kami akan bersolat maghrib di atas gunung. Oleh itu bawalah air secukupnya untuk wuduk. Di bawah sana seperti anda lihat tadi memang berkerumun umat-umat Rasulullah mahu masuk ke Gua Hira, di mana wahyu pertama telah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kami sedang pun berjalan turun setelah solat maghrib di puncak Jabal Nur. Alhamdulillah, cuaca yang cantik dan juga bulan mengambang penuh di malam nisfu Saban ini. Kami berada pada hari yang baik dan hari yang sempurna sebenarnya, di mana hari ini adalah hari Khamis malam Jumaat di Jabal Nur dan malam nisfu Syaban. Alhamdulillah, semoga kita dirahmati dan doa-doa kita dimakbulkan. Amin. Amin. Dan juga umat Islam sentiasa teguh, bersatu, tidak berpecah belah oleh kuasa-kuasa politik. Kami sedang pun menuruni di kawasan yang agak curam. Jadi semoga semua berhati-hati sambil menikmati bulan yang begitu indah pada malam ini. Ramai-ramai turun. Kita telah rusuk Untuk malam menanda, di kaki Bukit Jabal Nur ada satu surau. Jadi untuk yang tidak naik ke puncak, bolehlah tunggu dan sini dan bersolat di surau kecil ini. Alhamdulillah, setelah hampir 1 jam setengah kami naik dan turun, kami sedang pun berada di kaki Jabal Nur. Alhamdulillah, tidaklah terlalu jauh dan tidaklah terlalu dekat. Dan untuk mereka yang ingin naik, insyaAllah perlulah memakai pakaian yang sesuai.
dan juga perlu membawa air untuk ambil air semayang dan juga minum. Dan kami akan pulang ke hotel. Sekian dahulu perkongsian daripada saya. Terima kasih daripada saya dan jangan lupa untuk terus support dan juga jumpa lagi. Assalamualaikum.